Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم وفق لما يحتاج الحاضرون يا وهاب ألهمنا الصواب يا وهاب ألهمنا الصواب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي ولجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا قوة المتين أما بعد. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita berhimpun bersama-sama solat isyak berjamaah dan solat tarawih berjamaah, yang mana solat isyak secara berjemaah ini ganjarannya seolah-olah kita bangun separuh daripada malam, kita berqiyamul lail separuh daripada malam. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita hadir datang solat berjemaah. Jika tidak, kerana hidayah dan taufiknya, nescaya kita tak mampu untuk menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu. Kita tak mampu nak hadir ke masjid ataupun ke surau untuk solat berjamaah. Apa beza hidayah dengan taufik? Hidayah, dia rasa nak buat baik. Rasa nak buat baik. Hari ini nak bangkit sembahyang tahajud. Itu ada hidayah. Adapun taufik, kekuatan yang Allah berikan untuk kita melakukan satu-satu ibadat. Taufik, kekuatan sesuatu daripada Allah SWT untuk kita melakukan ibadat. Kita terlintas di dalam hati kita, malam ni nak bangkit sembahyang tahajud. Itu kita dapat hidayah dah. Lepas tu tengok pukul 3, kita tak bangun pun. Masih tidak lagi dapat taufik daripada Allah SWT. Pukul 3 kita boleh bangun. Tepat jam pukul 3 bangun cergas, ambil air sembahyang tahajud. Tu tanda kita dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita rasa kita hebat dengan ibadat kita. Jangan kita rasa kita ni hebat dengan kita ni rajin main ngaji ilmu. Sebab apa? Yang tu semua adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada tu, kita kena memperbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni ada 3. Ulama tasawuf dia bahagikan syukur ini kepada 3. Yang pertama, syukur awam, iaitu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi, kita dapat kereta, dapat baju, dapat makan, dapat minum, dapat segala-gala nikmat. Boleh bernafas, sihat tubuh badan. Adapun nikmat ukhrawi, kita boleh mai sembahyang berjemaah, kita boleh mai sembahyang tarawih, kita boleh bangkit sembahyang tahajud, boleh berzikir, boleh meratik dan seumpamanya. Itu nikmat ukhrawi. Orang
Syukur awam ini dia bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur ahli khawas. Syukur ahli khawas, dia bersyukur atas nikmat dan nikmah. Nikmah itu apa? Ujian ataupun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dia sakit, dia kata alhamdulillah. Dan naik motor, accident, jatuh, alhamdulillah. Dia bersyukur bukan atas dapat nikmat saja, bahkan dia bersyukur atas nikmah pun dia bersyukur. Ni ahli khawas. Sebab apa? Sebab dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala itulah dia nak sedapkan kita balik daripada kelalaian kita, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita galit dengan dunia kita. Kita sibuk ligan siang malam, kadang-kadang tidur berapa jam je sehari. Sehingga kita tinggalkan zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bagi kita terantuk supaya apa? Supaya kita ingat balik. Astaghfirullahalazim. Masuk hospital, Allahan mulut. Supaya apa? Supaya Allah nak bagi peringatan supaya kita jangan lupa. Matlamat kita bukan dunia. Matlamat kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mai ke dunia ni, hak tu matlamat kita. Matlamat yang pertama, kita nak menjadi hamba Allah, hamba sehamba-hambanya. Bukan hamba dunia, bukan hamba orang, bukan hamba kepada kereta kita, bukan hamba kepada rumah kita, bukan hamba kepada nafsu kita, dan bukan hamba kepada syaitan yang berada di sekeliling kita. Tetapi kita nak menjadi hamba Allah, hamba sehamba-hambanya. Syukur yang kedua ni, dia bersyukur atas segala nikmat dan nikmah. Oh, Allah bagi sedang juga, kan? Bila ni Allah bagi sedang, kan? Bagi sedang, dia bagi peringatan demi peringatan. Sebab apa? Sebab dia sayang. Dia sayang, dia nak bagi kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bala ataupun ujian bagi orang-orang mukmin, dia untuk meningkatkan darjat. Untuk meningkatkan darjat. Bagi orang-orang fasik, untuk nak bagi dia sedap balik. Untuk nak bagi dia sedap balik. Adapun bagi orang-orang kafir, untuk nak menghina mereka. Untuk nak menghina. Datangnya bala Allah hina mereka. Adapun bagi orang mukmin, Allah di antara dua. Kalau dia orang yang orang baik, Allah nak tingkatkan darjat dia. Nak tingkatkan, nak bagi matang lagi pemikiran dia. Adapun orang yang fasik, Allah nak bagi dia sedar balik daripada kejahatan hak dia buat. Syukur yang ketiga, syukur ahli khawasul khawas. Syukur ahli khawasul khawas, orang yang tenggelam di dalam mengingati si pemberi nikmat dan nikmah. Si pemberi nikmat dan nikmah. Dia orang yang sentiasa mengingati Allah SWT. Keluar napasnya, setiap detiknya sentiasa dia berzikir mengingati Allah SWT. Pada malam ni saya nak cerita sikit tentang satu hadis, Al-hasanah bi'asyra amthaliha. Tadi sebagai muqaddimah jelah. Al-hasanah bi'asyra amthaliha. Satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kali ganda. Sehinggalah 700 kali ganda. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali ganda. Suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, isteri dia minta nak makan buah delima. Mengidam nak makan buah delima. Lalu hari itu dia keluar, dia kerja. Dia balik, dia beli buah delima sebiji. Dalam perjalanan dia nak pulang, tiba-tiba datang seorang miskin, orang yang lapar. Dia kata, "Wahai Sayyidina Ali, aku ni lapar ni dah berapa hari dah tak jumpa makanan.
Lalu Sayyidina Ali bagi buah delima tersebut. Dan dia balik rumah. Duduk tak lama, seorang peladang dia bagi sedekah kepada Sayyidina Umar 10 biji buah delima. Sayyidina Umar dia ambil 1 biji, dia kata yang ni dia nak balik, lagi 9 ni dia nak bagi Sayyidina Ali. Dia pun pergi rumah Sayyidina Ali, bagi salam, Assalamualaikum. Sayyidina Ali pun keluar, dia pun bagi 9 biji. Sayyidina Ali kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana lagi satu dia kira? Sayyidina Umar kata, macam mana hang tahu ada lagi satu? Sayyidina Ali kata apa? Al-hasanah bi'asyra amthaliha. Satu kebaikan Tuhan akan balas dengan 10 kali ganda. Sayyidina Umar malu-malu duk pulang satu dia bagi. Bagi 10 lebih cukup. Abdullah bin Mubarak, kita selalu jumpa dalam kitab-kitab. Abdullah berkata, Abdullah bin Mubarak, dalam sanad hadis pun selalu banyak kita jumpa. Seorang mufassir, seorang ulama yang hebat. Suatu hari dia didatangi oleh tetamu, dan ketika tu dia tak ada apa-apa makanan untuk nak jamu tetamu. Yang ada hanyalah seekor kuda yang dia tunggang. Dia tak ada dah kenderaan lain, hanya ada kuda tu sahaja. Bila datang tetamu tak tahu nak jamu apa, dia pun sembelih kuda tu. Sembelih kuda, jamu kepada tetamu dia. Isteri dia orang yang orang kata apa, tak suka benda-benda kebaikan ni. Dia minta bini dia masak, bini dia tak mau, kan? Tak mau layan mau. Akhir sekali dia ceraikan bini dia kerana Allah SWT. Duduk tak lama, seorang perempuan meninggal. Dan dia ada anak dara, dan ada suami. Anak dara dia ni duduk menangis tiap-tiap hari. Menangis. Sebab apa? Sedih mak dia meninggal. Bapak dia tak tahu dah nak pujuk lagu mana. Lalu bapak dia bawa pergi ke majlis Abdullah bin Mubarak. Dia bisik, waktu tu kuliah subuh, dia bisik, hari ni kuliah subuh cerita bab sabak boleh tak? Abdullah bin Mubarak pun cerita bab sabak pagi tu. Dia bawa anak dia ni, anak dara ni. Anak dara pun dengar. Habis semua, dia pun balik. Bila balik, dia kata, ayah, kalau ayah nak anak ayah ni jadi orang yang bahagia, kahwinkan dengan penceramah tu. Kahwinkan dengan penceramah tu. Abdullah bin Mubarak lah. Bukan saya. Jadi Abdullah bin Mubarak, bapak si perempuan ni pergi jumpa Abdullah bin Mubarak. Dia kata, nak tak? Dia pelawar, nak tak kamu kalau aku kahwinkan dengan anakku? Abdullah bin Mubarak pun terima lah. Dia pun bini tak ada lah. Terima, kahwin. Dah kahwin, bapak perempuan ni orang kaya. Dia bagi 10 ekor kuda. 10 ekor kuda kepada Abdullah bin Mubarak. Dan selepas tu dia dengar suara hatif. Hatif kalau kita jumpa dalam kitab-kitab lama, dia panggil hatif lah. Hatif ni kalau bahasa baru ni telefon. Kan? Hatif tu telefon, bukan Tuhan telefon dia. Tapi dia panggil kitab-kitab lama semua dia kata hatif, suara hatif. Suara ketuhanan. Dia kata, laqad tasaddaqta bihisanin wahidin fa'awatna bi'asyra amthaliha wa laqad tallaqta ajuzah li ajli fa'awatna bisyabbah. Kamu telah sedekahkan jamu tetamu kamu dengan seekor kuda, maka kami gantikan dengan 10 ekor kuda. Al-hasanah bi'asyra amthaliha. Satu kebaikan Tuhan balas dengan 10 kebaikan. Walaqad talaqta ajuzah, dan kamu telah ceraikan isteri kamu tua kerana-Ku, kerana Allah. Fa'awatna bisyabbah, maka kami gantikan dengan isteri yang muda. Pokok pangkal kita, kalau kita nak buat apa-apa, letak dalam hati kerana Allah. Letak dalam hati kerana Allah. Nak buh duit dan tabung, nak apa ke, semua letak kerana Allah. Tuhan akan bagi ganti.
Tuhan akan bagi ganti lebih lagi daripada yang kita letak. Syekh Salim Masuti ni antara syekh yang berada di Damsyik. Dia imam di Masjid Taubah, Jami' Taubah berdekatan dengan Jami' Umawi. Masjid Al-Umawi ni tempat yang masyhur lah, yang akan Sayyidina Isa turun, Nabi Isa turun di Masjid Al-Umawi, menara Masjid Umawi. Itu kebanyakan pendapat, kebanyakan ulama. Syekh Salim Masuti suatu hari dia berjalan, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia kata, "Syekh, kami ni tak ada baju, tak ada jubah. Saya ni tak ada jubah." Syekh pun buka jubah dia, bagi kat orang tu. Bagi dia pun balik. Duduk tak lama, seorang datang mai bagi salam. "Assalamualaikum." Anak dia buka, orang tu bagi 10 lai jubah. Anak dia ambil satu. Dia tahu pak ada ni jenis dapat je, semua dia bagi kat orang. Dia pun ambil satu kan. Ambil satu, pak dia kata, "Siapa mai tu?" Dia pun tunjuk ni ada orang mai bagi jubah. Dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia kata, ni orang ni silap apa? Dia kata, "Pergi hantar balik." Anak dia kata, "Kenapa silap? Tak mana silap?" Surah kata, "Al-hasanah bi'asyara amsalihah." Satu kebaikan Tuhan balas dengan 10. Anak dia pun bawa keluar hak 10. Ni bapak ni hak ke 10 nya. Syekh Salim Masuti ni terkenal dengan orang yang kuat bertawakal. Dia tak tinggal sedikit pun makanan di waktu malam, melainkan mana baki-baki semua dia sedekahkan. Dan duit dia tak simpan di waktu malam untuk kegunaan esoknya. Duit dia tak simpan waktu malam untuk kegunaan esok. "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu akan direzekikan seperti mana burung. Seperti mana Allah merezekikan burung. Taghdu khimasan, dia keluar di waktu pagi dalam keadaan tersangat lapar. Wa taruhu bitana, dan dia balik dalam keadaan perut penuh. Suatu hari Syekh Salim Masuti di bulan Ramadan, macam kita ni lah, waktu petang. Dia ni, isteri dia ada 4 orang. Anak dia ada berpuluh orang, tak tahu berapa. 30 ke 40 tak tahu lah. Isteri dia ada 4. Jadi dia duduk satu rumah masak ramai-ramai kan, buat kenduri. Kalau kita kenduri lah kan, dia memang tiap-tiap hari macam tu lah. Masak kusa mahsi, sejenis makanan Arab lah. Kusa mahsi ni dia macam terung panjang-panjang tu lebih kurang kan. Warna dia hijau. Orang belah negara Arab tahulah, pergi mengaji negara Arab dia tahu. Dia korek dalam, korek, dia bubuh beras, bubuh nasi dan tu campur dengan daging hancur. Makan dengan kuah tomato. Tu kusa mahsi. Sejenis makanan lah kat sana, kat negara Arab ni. Tengah bini dia duduk masak kawah besar ni. Tiba-tiba datang satu kumpulan orang miskin, anak-anak yatim. Datang mengadu kat Syekh, "Syekh, hari ni kami puasa, kami tak ada apa nak buka puasa." Syekh Salim Masuti dia ambil kain, ambil periuk baru masak dia ni, pergi bagi dia. Habis ya. Ada apa penat-penat orang perempuan ni, biasalah kan. Kata, "Kami nak makan apa?" Dia jawab, "Orang dah azan ke belum?" Dia jawab, "Orang dah azan ke belum?" Tengok tawakal dia tu. Cukup cekang tawakal kita. Kalau rumah kita buat macam tu, silap periuk terbang. Pinggan terbang. Jadi dia pun kemah diri pi masjid buka ayat kosong dengan kurma lah kan. Kisah macam tu lah kan. Dia imam, semayang maghrib, dia pun balik sampai rumah dia tengok makanan penuh, dapur dia penuh makanan tu.
dengan daging bakar, dengan ayam bakar, dengan segala-galanya, buah-buahan, makanan mewah-mewah semua. Rupa-rupanya hari itu raja ada tetamu. Ada tetamu, dia nak jamu tetamu tu. Tiba-tiba tetamu tu tak jadi nak mai. Orang luar negara. Tak jadi nak mai. Lalu makanan tu dihantar ke rumah Syekh Salim As-Suti. Itu satu riwayat. Riwayat hak kedua dia kata raja buat majlis buka puasa. Dia tengok siapa yang tak mai lagi. Dia panggil Syekh. Tengok Syekh Salim As-Suti tak mai. Lalu makanan dihantar ke rumah Syekh Salim As-Suti. Bila dia tengok makanan banyak tu, dia tanya bini dia, hak mana sedap lagi? Kusa mahsi tadi ni kah? Ataupun ni? Bini kata hak ni. Dia orang yang kuat tawakal. Tu nak cerita al-hasanah bi'asyara amsalihha. Kalau kita kaitkan al-hasanah bi'asyara amsalihha, satu kebaikan Tuhan ganjarkan dengan 10 kali ganda. Kita kaitkan dengan puasa pula. Ada dalam hadis Rasulullah kata, pernah kita semua selalu duk dengar lah, menceramah cerita, barang siapa yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian dia sempurnakan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. Kita cuba darab 30 hari campur dengan 6, jadi 36 hari. 36 hari darab 10 berapa? 360 hari. 360 hari itu setahun tak? Setahun mengikut tahun Hijri. 360 hari. Dah setahun dah. Betul tak? Dalam hadis lain Rasulullah kata, man fattara sa'iman kana lahu ajruhu mithluh. Atau kana lahu mithluh arjuhu. Atau kama qala. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ganjarannya seolah-olah dia berpuasa juga. Sama. Kan? Kalau dia tak puasa pun, dia pergi jamu orang buka puasa, seolah-olah dia puasa juga. Seolah-olah dia puasa juga. Jadi bila kita nak puasa ni, kita puasa, kita mampu takat ni lah. Kalau puasa Isnin Khamis pun mampu takat tu. Nak puasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, macam Pak Sumi, kita tak mampu. Tak mampu nak puasa jenis macam tu. Jadi macam mana, bagaimana kita nak merebut peluang? Kita rebut peluang di bulan Ramadan ni lah. Kita bantu saudara-saudara kita di Syria, bagi mereka buka puasa. Sehari seolah-olah kita puasa. Sehari kita puasa dah dapat dah. Puasa 30 hari dengan 6 hari bulan Syawal, dapat dah seolah-olah kita puasa setahun. Kita pergi jamu orang pula 30 hari. 30 hari jamu orang, ataupun bukan seorang kita jamulah, banyak ramai orang. Jadi seolah-olah kita puasa dalam setahun. Sekali mai Ramadan, seolah-olah kita puasa 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Padahal kita puasa 30 hari je. Kita jamu orang makan lagi, jamu orang buka puasa, seolah-olah kita puasa 2 tahun, ataupun 3 tahun, ataupun 4 tahun. Ikut kita jamu banyak lah. Jadi itu kaitan al-hasanah bi'asyara amsalihha. Berkaitan dengan sedekah ni, banyaklah kelebihan-kelebihannya. Kalau kita tengok dalam buku, kitab-kitab pun banyak. Dalam hadis cukup banyak yang menceritakan tentang kelebihan bersedekah. Nak cerita satu kisah lagi, supaya apabila datang orang yang susah minta buat permohonan kepada kita, nak minta makanan ataupun minta duit, jangan kita sia-siakan. Yang tu tanda peluang Allah nak berikan kebaikan kepada kita. Maka kita bagi. Ni bila datang orang minta ni bantuan untuk orang Syria, bantuan untuk orang Palestin, Gaza dan sebagainya, kita bagi. Jangan kita sia-siakan waktu tersebut. Seorang menteri hidup di zaman Muawiyah ataupun zaman khilafah. Apa dia khilafah zaman Muawiyah? Lupa lah dah. Al-Umayyah.
Khilafah Al-Umayyah. Seorang perempuan janda daripada keturunan Rasulullah. Ada anak 3 orang. Dia tak ada, hari tu dia tak ada dah makanan. Dah berapa hari dah tak makan. Anak pun dah berapa hari dah tak makan, duk teriak lah. Dia tak tahu dah nak pergi mana. Dia kata, jom kita pergi jumpa menteri besar kau, ataupun menteri kan. Jumpa kod-kod lah. Dia nak bagi duit daripada Baitul Mal. Dia pun pergi pejabat. Tunggu pagi-pagi lagi, tunggu dah di pejabat. Si menteri ni dia main lambat sikit. Mai-mai dia tengok, oi, awal mai. Awal mai. Dia kata, dia pun mulalah buka cerita. Saya ni dah berapa hari dah tak makan. Ni anak-anak yang tak reti kehidupan. Mereka ni perlukan makanan. Boleh tak nak minta daripada Baitul Mal, minta duit ke apa makanan yang boleh bagi mereka makan. Saya tak apa, saya boleh sabar lagi. Tapi anak-anak ni dah tak boleh sabar. Menteri tu kata tak apa, hari ni dia sibuk sikit, main esok lah. Kata main esok lah. Dia esok, dia kata, budak-budak ni dah lapar lah kan. Dah berapa hari dah tak makan, nak main esok, nak tunggu esok tu pun dah tak dapat nak sabar lah. Anak-anak dia lagi teriak. Dia malu-malu, dia tarik tangan balik ke. Balik tak apalah, dia kata nanti esok dia bagilah. Esok pagi dia pergi seorang. Dia pergi seorang, tunggu jebat. Sama kau. Tunggu, menteri tu main lambat kau. Bila sampai-sampai dia kata, awal tunggu. Dia kata, yalah, saya tunggu apa yang Tuan janjikan kepada saya. Menteri tu kata, aku tak ada janji apa. Tak ada janji apa. Dia panggil, pengawal, keluar perempuan ni. Dia pun rasa hancur hati, hancur ni dulu kan. Hati dah lah rasa lapak anak tu lapak kan. Anak lapak, dia pun lapak. Menteri dah janji dah kata nak bagi. Main letih-letih tahu. Dia mungkiri janji pula, kata dia tak janji lah apalah macam-macam kan. Lah kali dia pergi satu kawasan perumahan orang tinggal. Dia duduk situ, dia teriak. Nangis. Tiba-tiba datang seorang Nasrani, nama dia Saiduk. Dia ni antara orang Nasrani yang terkenal di kawasan dia. Orang Nasrani yang banyak membantu orang kaya lah kan. Dia tak kira agama apa pun dia bantu lah. Agama Islam ke apa semua dia bantu. Dia main dengan pekerja-pekerja dia, duk tengok kawasan rumah buruk-buruk ni kok boleh jadi kedai kan. Dia duk main tengok. Banyak kali dia kata, sebelum ni duk main tengok tak pernah dengar bunyi suara. Hari ni dengar bunyi suara, dia kata. Suara apa ni? Pekerja dia kata, hantu lah. Dia kata, siang-siang mana ada hantu. Jom kita pergi tengok. Dia pun tengok. Tengok-tengok barulah nampak dia duduk nangis seorang-seorang. Dia tanya kenapa ni? Ada masalah apa? Puan tu kata tak ada apa. Tak ada apa. Kalau tak ada apa, kenapa teriak? Mai duduk tempat buruk ni. Lah akhirnya dia minta tanya. Puan tu pun ceritalah masalah dia. Bila dah cerita dengar habis, Saiduk ni kata dekat pekerja dia, pi pasar beli semua keperluan perempuan ni. Semua keperluan dia. Beli buah-buahan, beli daging, beli apa gandum apa, semua keperluan dapur dia beli semua. Pi hantar dekat rumah dia. Lepas tu beli pakaian, hantar dekat rumah dia. Dia dan anak-anak dia. Lepas tu bagi pula. Dah bagi habis semua keperluan dia, bagi duit pula 2,000 dinar. Perempuan ni cukup rasa gembira. Tadi dah orang kata apa? Hancur hati dia dah. Tiba-tiba ni Kristian ni tolong dia. Dia pun Allah tak tahu nak kata mana. Dia doa, ya Allah, bagilah hidayah kepada Saiduk ni. Bagilah hidayah kepada Saiduk ni. Jadi malam tu menteri tadi ni, saya baca dalam kitab tu hakim ni bahasa lama dulu. Hakim tu kira macam menteri lah kan. Bukan hakim hak duduk dalam mahkamah tu. Hakim pemimpin menteri tadi ni dia mimpi dia masuk dalam syurga. Dia tengok istana besar.
Dalam dia dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan, dipenuhi dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang comel-comel, muda-muda. Dia baru je nak masuk, nak menghampiri bidadari, tiba-tiba dia pakat lari habis. Bidadari lari habis. Dia kata, bidadari kata, asalnya istana yang indah, tersergam indah ini adalah milik engkau. Dan kami ini asalnya milik engkau, tapi sekarang kami bukan lagi milik engkau. Kami milik Saiduk. Dia pun lepas tu dengar satu suara. Tangkap dia, lempar ke dalam api neraka. Bila lempak dia terjaga. Lempak dia terjaga. Dia terjaga tu dia tak boleh nak tidur lah. Tak boleh nak tidur lah sampai pagi. Pagi-pagi, lepas subuh terus dia pergi rumah Saiduk. Pergi ketuk-ketuk pintu. Nak bagi salam, tak tahu lah bagi salam. Ketuk-ketuk pintu. Saiduk pun keluar mata. Orang tahu lah, baru bangkit tidur. Dia bukan sembahyang subuh pun. Dia baru bangkit tidur. Dia kata, apa mai bagi? Dia kata, nak tanya, duduk sat. Semalam ada buat apa-apa tak? Kita buat apa? Alah, ada buat kebaikan apa-apa tak? Dia kata, duk tolong orang biasalah. Lalu duk tolong orang. Dak ni ada tak tolong perempuan? Dia fikir-fikir. Tak tahu lah. Dia kata semalam saya minum banyak, lupa habis lah. Orang Kristian kan, minum arak, lupa lah. Lepas tu dak ni, ada tak perempuan nangis ke apa ke? Dia minta tolong. Baru dia teringat, dia kata, ada. Lepas tu kamu bagi apa kat dia? Bagi semua keperluan dia, apa yang dia nak. Lepas tu kamu bagi apa lagi? Bagi duit 2,000 dinar. Duit 2,000 dinar. Lepas tu si menteri ni duduk sedih. Saiduk ni dia pelik. Awak ni menteri ni mai bagi. Lepas tu mai duduk tanya. Lepas tu duduk sedih lah. Buat muka sekupang. Dia tanya, kenapa Tuan Menteri ni mai pagi-pagi dengan kalau tu nampak sedih lain macam ni? Tak ada apa. Menteri tu cover malu. Tak ada apa. Dia tanya lagi. Takkan tak ada apa-apa mai kalut-kalut ni. Bahasa kita lah. Mai kalut-kalut, mai tanya macam-macam. Dia kata macam ni. Semalam aku mimpi masuk syurga. Masuk dalam istana yang besar, tersegam indah, ada bidadari. Tiba-tiba bidadari ni sebut, hak ni bukan milik kamu lagi dah. Ini semua milik Saiduk. Istana ini milik Saiduk dan kami milik Saiduk. Bila Saiduk ni dengar je, dia kata, dia terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus dia masuk Islam berkat doa tadi ni. Berkat doa perempuan tadi ni. Jadi pengajaran daripada cerita tadi, kita kalau orang minta jangan kita menghampakan. Jangan kita menghampakan permintaan mereka. Bantulah, bantulah. Masa lama lagi tak tahu berapa minit ni. Boleh lagi. Nak tengok siapa je Kim, tak tahu. Tak ada siapa bagi syarat air. Boleh sambung ke? Boleh no. Seorang penjual kabu. Ada seorang ni, isteri dia bagi 2 dirham. Bagi 2 dirham, suruh suami dia pergi pasar, pergi beli gandum. Dia berjalan-jalan nak pergi pasar ni. Tiba-tiba dia nampak seorang hamba sedang menangis di pasar. Nangis. Dia kata, kenapa ni? Dia kata, tuan saya bagi 2 dirham. Lepas tu dia suruh beli sekian. Saya main tengok 2 dirham hilang. Saya tahu tuan saya ni kalau saya balik sahabat kata hilang je, dia piap pergi. Tak tahu nak buat macam mana, duduk teriak. Macam tu dia rasa kesian. Hak 2 dirham hak dia bawa tadi dia pun bagi.
Dia bagi, habis bagi dia jalan. Nak pergi mana ni? Tengok duit tak ada lah. Dia pun pergi masjid duduk buat badak sikit. Lama-lama lambat sikit, kat petang-petang sikit baru balik. Tapi sebelum dia balik tu, dia pergi tengok apa, kawan dia nampak dia. Kawan dia ni kerja apa, tukang kayu. Dia kata, bawa kantong kosong lah. Orang dulu nak pergi pasar, dia bawa beg kantong untuk nak bawa barang. Jadi dia kata, bawa kantong kosong lah balik. Dia boleh bawa kosong, main ambil habuk kayu ni, buat bakar. Buat bakar roti ke buat apa orang dulu. Dia pun tak ada dapat gas ni, kita buka train. Jadi dia pun bubuh. Tuan kedai tu bubuh lah habuk kayu dia buat baki-baki tu. Dia pun balik duduk senyap, Assalamualaikum, senyap, masuk dan dia buh lah apa, beg tu tak kat dapur. Biasa duk masak kat dapur tak dapur. Dia pun cabut pergi semayang maghrib. Maghrib, isyak duduk masjid lah. Habis isyak tu baru dia balik. Balik pun dia tunggu, dia tengok line clear tak clear kan. Bukan takut bini. Dia tengok line clear tak clear, dia balik bau bau sedap ni. Bau roti. Bau sedap. Balik dia masuk rumah. Bini dia hidang roti. Dia kata, ni roti ni ambil mana? Tepung ambil mana? Dia kata, tepung hak abang beli tadi tu lah. Tepung hak abang beli, sedap sungguh tepung ni, grade A ni, tepung ni. Dia kata memang sedap. Dia pun makan memang rasa roti sungguh. Kan? Berkat daripada hak dia bagi tu. Berkat daripada yang dia bagi. Kisah seterusnya. Habislah. Seorang penjual penjual kekabu. Ini mungkin kita ada di kalangan kita biasa dengar. Penjual kekabu tiap-tiap hari dia ambil daripada pokok, dia proses. Lepas tu dia bawa pergi pasar. Dia jual. Biasanya balik dia punya gaji dia lah. Untung dia tu 2 dirham. Suatu hari dia jual, dah dapat 2 dirham, dia balik lah. Habis dia punya ni, balik. Dia balik, tiba-tiba dia tengok dekat pasar tu ada orang duduk tengah tengkap. Gaduh. Sebab apa? Sebab hak si pembeli tu, dia tak mau bayar. Dia beli barang tapi dia tak mau bayar. Dia tanya, berapa ni, berapa? Dia pun kata 2 dirham. Dia pun bayar duit dia. 2 dirham. Dia pun balik. Pekat tak ada apa, balik tangan kosong. Dia kata kat bini dia, hari ni dia ceritalah sekian. Bini dia kata tak apalah. Pilah kutip hak gabu-gabu hak terbang hak second hand hak baki-baki tu jual lah, murah tak apalah. Janji dapat boleh beli apa pong sikit Dia pun kutip pergi pasar. Ni hak yang kabu hak dah orang kata apa, duduk atas lantai lah. Atau hak duduk atas tanah lah, campur lah, kotak sikit lah kan. Pergi jual, duduk tunggu, tak ada siapa pun beli. Dia pun jalan nak balik lah. Lepas tu jumpa satu kedai jual ikan. Dia tengok, dia kata, ni ada ke kabu ni, boleh tak kau nak tukar ikan? Dia tengok ikan tu dah tak elok dah, tak apa elok lah, tak ada apa beli lah. Mata tak merah dah kan, pucat nasi dah 2-3 hari kot. Dia pun tokek tu kata tak apa, boleh ambil sikit pun boleh. Dia pun ambil balik. Ambil ikan tu balik, dia habaq kat bini dia. Ni ikan hak ni je boleh kita beli kan. Tak ada lah, orang tak ada orang beli. Pergi tukar ni, kabu ni pergi tukar dengan kedai ikan. Dapat ikan dah orang kata apa, tak apa nak elok lah. Bini dia bersiang ikan, belah-belah ada mutiara dalam tu. Ada dalam perut ikan tu ada mutiara. Dia pun basuh-basuh bawa pergi kedai mutiara. Tanya, ni nak jual boleh harga apa ni? Dia kata, ni mahal ni.
kan. Dia tak mampu beli. Kalau dia mampu pun boleh beli dalam 20,000 lah. 20,000 dirham. Dia tak mampu. Kalau nak pergi kedai sebelah. Sebelah mungkin dia boleh beli lebih. Pergi kedai sebelah pula dia kata dia pun tak mampu juga nak beli. Dia kalau boleh beli pun 40,000 dirham je. Kena pergi kedai sekian. Pergi kedai yang lain pula dia kata dekat 60,000 dia boleh beli. Ni harga dia lebih lagi. Kalau kamu nak kamu pergi kedai sekian. Sehingga dia dapat jual dalam 200,000 ke 100,000. Jual-jual dia balik. Bawa balik sampai rumah ni Allahu Akbar, kan. Tiba-tiba jadi kaya. Datang pula seorang miskin minta sedekah. Dia pun tak apalah. Bini dia kata kita ni gaji kita 2 dirham je. Ni mai sampai apa? 3,000 dirham ke berapa tak ingat lah. Lah ni kita bagi 2. Separuh kita bagi orang tu, kan? Separuh kita bagi kat dia. Bila dia nak bagi ya, rupa-rupanya Tuhan hantar dia ni menyerupai manusia, malaikat sebenarnya. Dia nak test iman je. Lepas tu dia bagi balik lah. Kira tu nak kata dia sedekah sikit, tapi Allah gantikan dengan yang lebih banyak. Allahu yudha'ifu liman yasha'. Allah gandakan dengan gandaan yang banyak kepada siapa-siapa yang dia inginkan. Cukup masak lagi? Tak tambah lagi? Nak balik masak ke? Minta maaf. Ada lagi cerita Malik bin Dinar ada. Tak ada pun kita pergi hari lain Ke satu lagi kisah. Satu lagi. Tak apa, okey. Jadi cukup sekadar itu. Semoga kita dapat manfaat. Kami datang ni bukan datang bawa tabung. Ada 2 tabung. Boh bila. Jangan risau. Bak duit ni jangan risau. Boh hari ni esok dapat balik insya-Allah. Tak esok risau. Ikut tu Tuhan. Kita ikut apa hak Tuhan dia nak bagi. Tuhan gandakan al-hasanah bi asyra amsalha. Dalam ayat lain, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, seperti sebiji benih diberikan lalu tumbuh 7 cabang. Daripada 7 cabang keluar pula 100 biji buah. Ganda sehingga 700 kali ganda. Nak contoh banyak lagi lah. Contoh-contoh yang bersangkut paut dengan sedekah ni cukup banyak. Dan saya yakin dalam ramai-ramai ni semua ada pengalaman dia dalam bersedekah. Sedekah banyak ni tu dapat. Tu rasa biasa lah. Banyak dah berlaku. Jadi cukup sekadar itu. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang kita dengar. Dan jangan lupa bantulah rakyat Syria, pelarian-pelarian yang mereka sangat-sangat memerlukan kepada bantuan kita, terutamanya di bulan Ramadan ni. Rasulullah SAW dia orang yang pemurah. Waktu bila dia terlebih pemurah? Waktu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan amalan sunat ganjaran dia seperti amalan fardu. Amalan sunat ganjaran dia seperti amalan fardu. Kita sedekah bagi hak sunat, tapi dapat ganjaran seperti hak kita bagi zakat. Tinggi ganjarannya. Jadi cukup sekadar itu. Jika ada salah dan silap saya mohon jutaan kemaafan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih lana sya'nana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.